bagi waktu ataupun bagi hari yang tertentu, iaitu hari kiamat, di mana hidup sekalian dengan roh dan jasad. Tuhan jawab balik macam tu ya. Firm, dengan tenang Tuhan jawab. Bila mereka challenge Nabi, mereka kata itu, jadi makna kami mati akan hidup balik. Tok nenek kami hak mati beratus tahun dulu pun akan hidup balik ke? Tuhan kata beritahu dekat mereka, bukan mereka ni aja, yang al-akhirin ni, golongan kemudian ni, al-awwalin, orang yang dulu-dulu dan semua. Tuhan kata akan balik hidup esok ni dengan roh dan jasad. Macam mana hampa masa hidup, macam tu hampa bangkit di akhirat esok ni. Tuhan jawab macam tu. Maknanya seperti mana keadaan kamu semasa di dalam dunia dulu. Summa innakum ayyuhad dallunal mukazzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun. Kemudian bahawasanya kamu, wahai segala orang Arab yang sesat jalan agama, yang dustakan Nabi dan dustakan Quran, sungguh lagi akan makan sekalian kamu kayu zaqqum. Itu dia. Bukan takat tu aja. Tuhan kata pula, bukan setakat hampa nak bangkit esok ni satu benda yang pasti. Hampa pasti akan bangkit balik di mahsyar esok ni. Bahkan bangkit hampa esok ni, hampa kena makan pokok zaqqum. Hampa bangkit esok ni, hampa kena makan pokok zaqqum. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Tu baris tu tuan-tuan, dia jatuh, syaddah jatuh. Tuan-tuan kena tambah. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Qaf tu ada syaddah. Min zaqqum. Lagi akan makan sekalian kamu daripada kayu pokok zaqqum. Maka memenuh sekalian zaqqum itu akan perut kamu di akhirat nanti. Itu dia. Dalam hadis Nabi cerita yang kata buah zaqqum ni, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Dalam Quran kata pokok zaqqum ni dia tak boleh tumbuh di tempat lain. Tuan-tuan ambil pokok zaqqum ni mai tanam di parit buntang, tak tumbuh. Pokok zaqqum ni dia hanya tumbuh di dasar neraka saja tempat dia. Allah bagi pokok zaqqum ni, yang nama pokok zaqqum ni, dia tumbuh subur di mana? Di dasar neraka. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Quran kata apa? Mayang dia, pokok zaqqum ni mayang dia. Mayang dia tu seperti kepala syaitan. Quran kata. Yang kata pokok zaqqum yang nak menjadi pokok yang memberi azab kepada penghuni neraka ni, pokok tu sendiri tumbuh hanya dalam neraka aja, tang lain tak boleh hidup. Mayang dia saja tengok pun dah cukup dah, macam kepala syaitan. Dalam hadis pula Nabi kata apa? Nabi kata kalau pokok zaqqum ini diperah, Nabi kata kalau diperah buah zaqqum tu, buah dia tu kalau diperah, menitik satu titik air daripada buah zaqqum tu ke dunia ni, Nabi kata mati segala hidup-hidupan di dunia ni. Tuan, ni bahan azab yang Tuhan sedia di neraka ni. Tuan-tuan, kita pilih untuk percaya ke, kita pilih untuk tak percaya ke, benda tu ada. Sana kena. Hari ni kita boleh dengar, kita boleh tak jari kita di sambil duduk urut, duduk dengar ustaz duduk abang ni. Ni exaggerate ni, orang putih lah. This one dia kata what I can see is exaggeration lah. Ini semua tokoh tambah perbesar-besar nak bagi orang takut ni. Kadang-kadang dengan ustaz-ustaz ni fed up dengan mereka yang ni ya. Cakap tu nampak macam intellectual, cuba nak menilai Quran dengan hadis ni dengan cerdik dia tu. Dia kata too much, sometimes they explain the things. Dia kata kadang bukan cakap patut-patut boleh lah, jangan lebih-lebih. Dia kata kadang-kadang mereka ni pun speak nonsense. Tuan-tuan, jangan macam tu. Quran, hadis ni cerita lain. Dia mendahului akal waras kita. Kita rasa kita waras. No, Quran jauh lebih waras daripada kita. Kita rasa kita cerdik. Hadis Nabi jauh lebih cerdik daripada kita. Quran dan hadis ini rujukan orang yang betul-betul intelektual.
Orang yang otak dia setengah masak ni, dia tak boleh nak memahami Quran dengan hadis ni. Kalau dia rasa dia boleh menilai Quran dan hadis, dan dia tidak dapati hujung penilaian, dia kata Quran dengan hadis ni ada tak kena tang tu tang ni, dia yang tak kena. Bukan Quran dan hadis yang tak kena. Dia kena macam tu. Keyakinan kita kepada Quran, kepada hadis Nabi, dia kena duduk tahap itu. Tahap tak goyang. Sami'na wa ata'na. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka pokok zakum ini menjadi bahan azab kepada orang yang masuk neraka. Firman Allah, zakum famali'una minhal butun. Dia kata kemudian bahawa buah zakum itu, dia kata akan memenuhi perut orang yang ada di dalam neraka itu, iaitu kayu yang sangat pahit lagi busuk baunya. Dia kata zakum ni pahit, busuk dan sebagainya. Maka ditumbuh Allah akan dia di dalam neraka dan menjadi makanan ahli neraka. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Fasharibuna alaihi minal hamim. Maka minum mereka itu atasnya, yakni atas buah zakum itu, daripada hamim, iaitu air yang sangat hangat, yakni apabila masuk dalam perut bercerai segala tulang dan sendi-sendi mereka. Maksud ayat tu apa dia? Masuk neraka, malaikat Zabaniah dia akan perosok buah zakum masuk dalam mulut penghuni neraka. Bila masuk, dia tak boleh telan. Kerana dahsyatnya buah zakum ni, dia tak boleh telan. Nak bagi lepas benda tu bagi telan, dia buat main hamim. Hamim ni apa dia? Dalam hadis Nabi kata, leburan tembaga cayang. Tembaga yang lebok cayang duk mendidih macam mana dodoi duduk buk tu, mai bagi minum, nak bagi lepas buah zakum. Buah tu dah azab dah, nak telan tak lepas. Nak tolak bagi lepas tu, tolak dengan leburan tembaga cayang. Tolak dia. Bila masuk aja dia kata apa? Maka luruh segala isi perut, bercerai tulang dan sendi dia. Kena ayam tu pula, dia hancur satu badan. Tuan-tuan, saya nak pesan kat diri saya, dekat tuan-tuan, kita tengah baca tafsir Quran. Ni yang kita duk kata Quran ini dusturuna. Quran ini perlembagaan kita orang Islam. Ini Quran. Kalau kita tak mau percaya, terpulang. Tapi inilah Quran ni yang kita bila mai bulan puasa kita duk baca, nak khatam Quran. Inilah Quran. Di antara benda yang Allah bagi peringatan kat kita tentang benda ni. Makna dia apa tuan-tuan? Tak usah buat jahat. Balik kepada hadis muqaddimah kita baca tadi ni. Hadis ni yang Nabi kata apa? La yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, 3 kali. Nabi kata demi Allah tak berimanlah dia ni, demi Allah tak berimanlah dia ni, demi Allah tak beriman dia ni. Sahabat kata siapa ya Rasulullah yang sampai 3 kali Nabi bersumpah wallahi la yu'min, tak beriman dia ni. 3 kali Nabi sumpah. Siapa dia ni? Nabi kata apa? Orang yang selama tempoh dia duduk dengan jiran dia, dia tak memberi keamanan kepada jiran dia daripada jahat dia. Jahat dia tu, jiran ni makan hati. Kerana jahat dia, jiran makan hati. Nampak tuan-tuan? Kita kata kecil ya, soal kita dengan jiran kecil ya. Nabi sumpah 3 kali. Tak beriman orang macam ni. Tak mau macam tu. Kita kena baik dengan semua orang. Jiran kita, dia siapa pun, walau dia bukan Islam sekalipun, hak jiran kita kena bagi. Dan Nabi bagi tahu jiran ni ada 3. Jiran yang paling berat ni apa dia? 1 jiran, yang kedua orang Islam, yang ketiga adik-beradik. Ini jiran paling berat. Kita nak kena jaga 3 benda. Kita kena jaga dia sebagai jiran, kita kena jaga dia sebagai orang Islam, dan kita nak kena jaga dia sebagai adik-beradik. Jiran jenis kedua, Nabi kata apa dia? Jiran yang Islam, bukan adik-beradik. Kita nak kena jaga 2. Dia sebagai jiran kita kena jaga, sebagai orang Islam kita kena jaga. Dan yang ketiga Nabi kata jiran yang bukan Islam. Kita kena jaga dia pasal dia jiran kita. Dia jiran kita. Dia bukan Islam pun dia jiran kita. Kena jaga hak dia sebagai jiran, kita kena bagi. Kita nak buat kenduri, nak pasang kemah depan pintu pagar dia, kena pergi. Panggillah apa yang patut dekat dia, bos ke, nak panggil apa kat dia yang patut, panggil nama ke apa, kata ni saya nak buat kenduri kahwin saya punya anak,
saya mau pasang kemah sampai depan you punya pagang, boleh kah? Tuan-tuan, dia ingat apa kat kita? Bagus lah, dia kata. Cikgu ni bagus betul ya, Pak Haji ni bagus betul ya, dia kata. Dia ni betul-betul bagus. Dia banyak respect sama kita. Tapi dia, sorry saya nak pasang kemah kenduri kahwin anak, boleh kah? Dia kata, saya, kalau dia kata tak boleh, tak. Okey, tak apa, terima kasih. Pergi cari dewan buat kenduri. Lepas itu dia rasa bersalah pula kat kita. Dia pula lepas itu kata, alah Haji, itu hari bukan saya cakap tak boleh. Saya, tak apa, saya suruh buat dewan.